Ekonomi antarabangsa juga dirujuk sebagai ekonomi dunia, ialah bidang makroekonomi yang mengkaji hubungan ekonomi antara negara dalam pelbagai bidang seperti perdagangan, kewangan, pelancongan dan teknologi. Ia mengkaji cara negara terlibat dalam perdagangan antarabangsa yang merangkumi pembeli dan penjual barangan dan perkhidmatan di seluruh dunia. Globalisasi sejak 10 tahun yang lalu telah menyebabkan ekonomi antarabangsa berkembang dan aktiviti pasaran antarabangsa telah memberi kesan kepada pasaran yang domestik. Adalah penting untuk diingat bahawa ekonomi antarabangsa merangkumi bukan sahaja individu dan organisasi dalam negara tetapi juga bank dan perniagaan yang mempunyai hubungan kewangan. Import boleh didefinisikan sebagai perbuatan membawa masuk barang-barang dagangan dan lain-lain ke dalam negara atau kata lain, kemasukan barang-barang dagangan dari luar negara. Antara punca yang menyebabkan kegiatan import ini berlaku adalah disebabkan sesebuah negara itu tidak dapat mengeluarkan produk atau bahan yang diperlukan di dalam negara itu dan memerlukan negara lain untuk mengeluarkannya. Oleh itu, antara jenis barangan yang menjadi barangan import adalah seperti minyak petrol, barangan penggunaan teknologi yang canggih, sumber bahan mentah, peralatan berperang dan sebagainya. Manakala ekspor pula boleh didefinisikan sebagai penghantaran barang-barang atau perkhidmatan tempatan ke luar negara untuk tujuan perdagangan. Aktiviti pengeksportan membantu sesebuah negara meningkatkan kadar keluaran produk atau perkhidmatan dari segi pendapatan negara, peningkatan dalam nilai mata wang dan juga rezard pertukaran asing melebihi apa yang diimport. Oleh itu, sesebuah negara yang menjalankan ekspor akan mempunyai lebih akses kepada keuntungan dan meningkatkan potensi peluang untuk mengembangkan perniagaan mereka di luar negara. Perdagangan antarabangsa merupakan satu langkah yang menjadi tunjang kepada pertumbuhan ekonomi negara yang melibatkan pertukaran barang atau perkhidmatan antara dua buah negara yang saling memerlukan. Konsep ini selari dengan definisi import dan ekspor di mana sesebuah negara menikmati kelebihan sumber, produk atau perkhidmatan dari negara lain. Justru itu, perdagangan antarabangsa memberi sinaran pengharapan bagi sesebuah negara yang serba kekurangan akan sesuatu sumber. Dasar perdagangan antarabangsa merupakan pegangan utama kepada perdagangan antarabangsa yang merangkumi undang-undang dan praktis yang memberi impak kepada import dan ekspor. Antaranya seperti tarif. Tarif didefinisikan sebagai caj tambahan ke atas produk yang diimport dari negara lain yang dikenakan oleh kerajaan. Oleh itu, pada pasaran global, jumlah barangan import akan mengalami pengurangan apabila tarif dikenakan dan juga sebaliknya di mana pada pasaran domestik, pengeluaran domestik mengalami peningkatan. Yang kedua adalah kuota import. Kuota import merupakan satu dasar yang mengehadkan kemasukan barangan import ke dalam pasaran tempatan dalam sesebuah negara. Lebih-lebih lagi, kuota import ini membantu untuk melindungi industri domestik sesebuah negara dari lambakan barangan import yang cuba menyekat pengeluaran domestik supaya mereka dapat memonopoli pasaran domestik dan melumpuhkan produk tempatan dalam pasaran tempatan. Dan yang ketiga adalah subsidi ekspor. Subsidi ekspor merupakan inisiatif pengurangan bayaran yang diberikan oleh kerajaan kepada pengekspor sesuatu barang untuk menyokong pengeluaran produk tempatan. Penggantian import. Penggantian import merupakan satu langkah-langkah daripada kerajaan untuk memaksimumkan keluaran tempatan supaya tiada pergantungan kepada barangan import. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan menjalankan usaha-usaha murni ini adalah untuk memerangsangkan pengeluaran dan memupuk suasana yang berdaya saing antara pihak pengeluaran asing dan juga pengeluaran tempatan. Di samping itu, untuk mengoptimumkan barangan import. Walaupun begitu, penggantian import ini juga bertujuan untuk menjaga barangan dan pengeluaran domestik supaya kalangan pengeluar tempatan mampu menghasilkan barangan melalui permintaan dan penawaran yang bermutu tinggi setanding dengan barangan import. Seterusnya, strategi ekonomi. Strategi ekonomi yang memasarkan produk tempatan ke peringkat antarabangsa melalui jalinan antarabangsa. Ia juga menjadi penyelamat dan sokongan kepada barangan import dalam meluaskan pasarannya. Oleh hal yang demikian, walaupun pasaran import dikawal dengan cara menghadkan kemasukan barangan import, namun promosi ekspor mampu membuka ruang pasaran luar dengan lebih meluas. Oleh itu, dapat kita lihat bahawa promosi ekspor ini hanya memasarkan produk atau barangan yang berpotensi untuk mendapat pasaran yang besar dengan permintaan yang tinggi bagi memastikan kelangsungan permintaan itu tidak terputus. Selanjutnya, kelebihan mutlak. Kelebihan mutlak dapat didefinisikan sebagai kelebihan sumber bahan mentah yang terdapat di sesuatu wilayah atau negara. Mereka dapat mengoperasi sesuatu barangan atau produk lebih dari keperluan di negara mereka dan mereka juga mengambil inisiatif untuk menjadi pengeksport terbesar secara global.
Hal ini kerana sumber bahan mentah tersebut menjadi keperluan pada peringkat antarabangsa dan menjadi keperluan asasi yang dapat menjamin kesenangan kehidupan para pengguna dalam sesebuah negara tersebut. Oleh hal yang demikian, para pengeluar sumber sumber jadi tersebut akan menjalinkan beberapa jalinan antarabangsa bagi memasarkan produk atau barangan mereka pada peringkat global. Dan akhir sekali, kelebihan perbandingan. Kelebihan perbandingan merujuk kepada keupayaan sesebuah negara mempromosikan dan mengeluarkan barangan atau produk dalam kos peluang yang lebih rendah berbanding negara lain. Dengan kata lain, sesebuah negara itu memfokuskan kepada bahan atau produk yang terbaik yang mampu mereka keluarkan. Jika terdapat kekurangan dalam sesuatu produk atau barangan dari negara tersebut, negara yang demikian boleh menjalinkan hubungan perdagangan dengan negara yang lain untuk memenuhi keperluan dan permintaan para penggunanya di negaranya. Yang pertama, meningkatkan ekonomi negara. Perdagangan antarabangsa berlaku apabila negara bertukar barangan dan perkhidmatan yang menyebabkan aktiviti ekonomi meningkat dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Ia memberi peluang kepada perniagaan untuk menambah pelanggan dan meningkatkan pasaran, meningkatkan jualan dan keuntungan. Negara boleh meningkatkan taraf hidup rakyat mereka dengan mendapatkan rangkaian barangan dan perkhidmatan yang lebih luas pada harga yang kompetitif dengan mengambil bahagian dalam perdagangan antarabangsa. Dua, ia meningkatkan produktiviti. Perniagaan antarabangsa memainkan peranan penting dalam pemindahan teknologi kerana ia menggalakkan negara yang terlibat untuk menggunakan teknologi canggih dengan cara yang saling menguntungkan. Dengan meningkatkan jumlah ekspor, transfer teknologi, meningkatkan imbangan perdagangan dan pembayaran. Pemindahan teknologi melalui perniagaan antarabangsa juga meningkatkan daya saing perniagaan dengan meningkatkan kestabilan ekonomi. Pertama, menggalakkan penggunaan teknologi. Pengeluar tempatan boleh mengimport mesin-mesin dan alat-alat yang lebih moden untuk digunakan dalam proses pengeluaran. Kemasukan teknologi moden dapat meningkatkan daya pengeluaran dan memesatkan perkembangan industri tempatan. Yang kedua, mendapatkan barangan yang tak dikeluarkan dari negara. Pelbagai halangan seperti perubahan iklim dan tanah sesebuah negara tak dapat mengeluarkan semua barang. Oleh itu, sesebuah negara boleh memberi barang yang tak dikeluarkan oleh negara itu melalui perdagangan antarabangsa. Sebagai contoh, pada tahun 2013, ekspor Malaysia ke Arab Saudi berjumlah 1.086 bilion dolar atau 4.07 bilion rial Saudi. Produk elektrik dan elektronik, industri logam, mesin, alat ganti kimia, produk kayu adalah barang-barang ekspor yang dieksporkan daripada Malaysia kepada Arab Saudi. Yang perdagangan ketiga ialah dapat menambah peluang pekerjaan. Dalam ekonomi dunia yang sedang berkembang, permintaan terhadap barang ekspor sesebuah negara akan bertambah dari semasa ke semasa. Ini akan menggalakkan pengeluar dan pelabur asing untuk membesarkan skala pengeluaran firmanya. Justeru, peluang pekerjaan yang lebih banyak akan dapat diwujudkan serta masalah pengangguran dalam negara akan dapat dikurangkan. Yang keempat, menikmati barang dengan harga yang lebih murah. Pengkhususan adalah hasil pada perdagangan antarabangsa. Pengkhususan dapat meningkatkan kemahiran dan kecekapan pengeluaran dan membolehkan pengeluaran produk secara besar-besaran. Perdagangan yang pertama ialah tarif import ke atas makanan ataupun produk pertanian di Arab Saudi. Untuk tujuannya untuk melindungi pengeluaran dan pemprosesan makanan tempatan daripada harga import yang lebih tinggi. Arab Saudi mengikat duty import kepada tahap pengeluaran tempatan produksi yang serupa. Kadar tarif import maksimum sebanyak 40% ad valorem biasanya digunakan apabila pengeluaran tempatan produk makanan atau pertanian melebihi tahap sara diri. Yang kedua ialah import terlarang dan terhad. Pihak berkuasa Saudi memerlukan kebenaran khas untuk mengimport benih pertanian, haiwan hidup, buku, majalah, filem dan pita, buku agama, bahan kimia dan bahan yang berbahaya, produk pharmaceutical, peralatan tanpa wayar dan pesawat, model kawalan radio, kuda, produk yang mengandungi alkohol seperti minyak wangi, al-fasad, semula jadi dan artifak arkeologi, senjata, alkohol, narkotik, khinzir dan produk khinzir, bahan lucah, peralatan penyulingan, tayar yang digulungkan semula atau terpakai, pakaian terpakai dan archer tentu semuanya adalah di bawah Undang-Undang Arab Saudi. Komersial Arab Saudi ialah yang pertama, diversifikasi ekonomi, iaitu mempelbagaikan ekonomi melalui pertumbuhan bidang baharu seperti teknologi dan pelancongan adalah matlamat utama inisiatif Wawasan 2030. Ekonomi Arab Saudi dijangka berkembang dengan ketara melalui sektor pelancongan. Menjelang 2027, ia dijangka menyumbang 412 bilion SAR atau 110 bilion Amerika Syarikat kepada KDNK, menyumbang 1.1% daripada KDNK. Untuk menarik pelancong dan meningkatkan industri pelancongan, Arab Saudi telah pun menambah baik perkhidmatan di kota suci dan tempat ibadat lain dan mempercepatkan proses visa umrah dalam masa 5 minit. Pengeluaran visa pelancong elektronik juga membolehkan pengunjung melawat pelbagai tempat pelancongan dan monumen sambil menyokong pertumbuhan industri pelancongan di Arab Saudi. Yang kedua ialah dasar perjanjian perdagangan
Arab Saudi ialah ahli Majlis Kerjasama Teluk GCC yang berkeahlian memberi ahli manfaat perdagangan dan pelaburan istimewa dalam negara tersebut. Pada 1 Januari 2003, GCC melaksanakan kesatuan kastam yang mewajibkan pergerakan bebas barangan tempatan di kalangan negara anggota. Walau bagaimanapun, pada tahun 2021, Arab Saudi meminda peraturannya mengenai import GCC untuk mengecualikan barangan yang dibuat di zon bebas ataupun dengan input Israel daripada konsesi tarif keutamaan dalam usaha untuk mencabar status UAE sebagai hak perdagangan dan perniagaan di rantau ini. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang analisis tren import di Arab Saudi pada tahun 2001 hingga 2020. Berdasarkan statistik garis 1, terdapat peningkatan sebanyak 0,97% dalam tren import pada tahun 2001 hingga 2005. Puncak peningkatan tersebut karena Arab Saudi mulai mengalami perkembangan yang positif, didorong terutamanya oleh harga minyak yang tinggi. Ekonomi negara yang sangat bergantung kepada ekspor minyak dan timur ini menyebabkan kenaikan harga yang secara tidak langsung menyumbang kepada peningkatan hasil kerajaan dan kemakmuran ekonomi secara keseluruhan. Akibatnya, kuasa beli negara meningkat yang membawa kepada import barangan dan perkhidmatan yang lebih tinggi. Ratusan input dari Majelis 1 pada tahun 2006 hingga 2010 mulai mengalami penurunan sebanyak 4,79%. Penurunan tersebut disebabkan oleh krisis keuangan global yang berlaku pada tahun 2008. Kemelesetan tersebut mempunyai kesan yang meluas ke atas ekonomi di seluruh dunia, hingga boleh menjejaskan dan menyebabkan penurunan dalam ekspor Arab Saudi. Pada tahun 2011 hingga 2015, peratusan import kembali meningkat sebanyak 7,68%. Puncak peningkatan tersebut adalah karena kerajaan Arab Saudi telah melabur dalam pembangunan infrastruktur dan berbagai inisiatif dalam keperbagaian ekonomi. Pelaburan yang dibuat oleh kerajaan dalam proyek berskala besar seperti perkembangan rangkaian pengangkutan telah mendorong kepada permintaan untuk import seperti mesin, peralatan, dan bahan lain. Selain itu, peningkatan tersebut juga didorong oleh pemulihan ekonomi global yang mulai pulih pada awal tahun 2010. Pemulihan tersebut telah menyebabkan minyak mengalami pertumbuhan berikutan pemulihan ekonomi global, peningkatan yang sepadan dengan permintaan import negara. Apabila pendapatan lebih tinggi dijana daripada ekspor yang membolehkan kuasa beli yang lebih besar sehingga secara tidak langsung meningkatkan import barangan, jentera, teknologi, dan perkhidmatan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi domestik. Tren dalam Majelis 1 juga menunjukkan pada tahun 2016 hingga 2020 dia mengalami penurunan yang agak tinggi dalam peratusan import. Penurunan tersebut adalah sebanyak 24,81%. Ekonomi Arab Saudi sangat bergantung pada ekspor minyak. Terkesan apabila berlaku turun naik harga minyak, ia memberi kesan ketara kepada hasil kerajaan. Harga minyak yang rendah sepanjang tahun 2016 hingga 2020 mendorong kepada ketidakupayaan negara untuk membiayai import dan membawa kepada penurunan dalam keseluruhan import. Bukan itu saja, penurunan juga berlaku akibat pandemik COVID-19 yang mulai menyebar pada penghujung tahun 2019 dan berterusan hingga 2020. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang analisis tren ekspor di Arab Saudi pada tahun 2001 hingga 2020. Statistik Raja 2 menunjukkan antara tahun 2001 hingga 2005, bagi peratusan ekspor mengalami peningkatan yang cukup ketara, yaitu sebanyak 17,42%. Peningkatan ekspor tersebut telah didorong oleh harga minyak yang tinggi. Lonjakan harga minyak global yang berlaku pada tahun 2000 menyebabkan purata harga tahunan minyak mentah meningkat dengan ketara, sehingga mencecah paras tertinggi dalam sejarah. Pada tahun 2001, purata harga tahunan minyak mentah Brent adalah sekitar 24 setong dan menjelang 2005 ia telah meningkat kepada 54 setong. Kenaikan harga minyak ini telah meningkatkan hasil ekspor Arab Saudi dengan ketara. Manakala pada tahun 2006 hingga 2010 berlaku tren penurunan serta peningkatan dalam peratusan ekspor. Peningkatan peratusan berlaku pada tahun 2008 yang meningkat sebanyak 2,17% dari tahun sebelumnya. Manakala tren penurunan berlaku pada tahun 2009, peratusan menurun sebanyak 15,02% dari tahun 2008. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi global yang semakin kukuh sehingga meningkatkan aktiviti ekonomi yang membawa kepada permintaan yang lebih tinggi untuk minyak dan komoditi lain. Dan yang berlaku berpunca dari kesan krisis keuangan terhadap petrokimia. Krisis tersebut telah menjejaskan industri petrokimia yang menyebabkan permintaan lebih rendah untuk produk petrokimia. Ekspor petrokimia Arab Saudi termasuk seperti plastik, bahan kimia mengalami penurunan semasa kegawatan ekonomi. Seterusnya, berdasarkan Raja 2, dapat dilihat bahwa peratusan ekspor mencatatkan tren penurunan yaitu sebanyak 23,04% antara tahun 2011 hingga 2015. Puncak penurunan tersebut karena berlaku lebihan dalam pasaran minyak global, menyebabkan isu berkaitan dengan lebihan bekalan berlaku. Hal ini berlaku karena sebahagiannya disebabkan oleh peningkatan pengeluaran dari negara bukan OPEC seperti Amerika Syarikat.
Lebihan bekalan ini digabungkan dengan permintaan global yang rendah ataupun lemah membawa kepada lebihan minyak dalam pasaran dan seterusnya menyumbang kepada penurunan harga minyak. Penurunan harga minyak global yang mendadak pada pertengahan tahun 2014 telah menyebabkan perota harga tahunan minyak mentah Brent penanda arus utama telah jatuh dari sekitar 112 setong pada tahun 2012 kepada kira-kira 52 setong pada tahun 2015. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020, peratusan jumlah ekspor tidak mengalami peningkatan yang ketara, tetapi mengalami penurunan yaitu sebanyak 5,26%. Punca tidak berlaku peningkatan yang ketara karena minyak yang merupakan ekspor utama mengalami harga rendah yang berterusan. Pasaran minyak global yang terus mengalami ketidaktentuan dan harga minyak yang kekal rendah sepanjang tahun-tahun sebelumnya. Purata harga tahunan minyak mentah Brent adalah sekitar 43 setong pada tahun 2016 dan 64 setong pada tahun 2019. Ia mencerminkan yang persekitaran yang mencabar bagi negara pengekspor minyak terutama seperti Arab Saudi. Selain itu, kelembapan ekonomi global yang dikaitkan dengan pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan permintaan untuk barangan dan perkhidmatan di seluruh dunia. Aktiviti ekonomi yang berkurangan diterjemahkan kepada permintaan yang lebih rendah untuk minyak, petrokimia dan produk lain yang merupakan komponen penting ekspor Arab Saudi. Seterusnya ialah produk ekspor utama Arab Saudi. Ekspor utama dari Arab Saudi ialah petroleum, khususnya minyak mentah. Negara ini adalah salah satu pengeluar minyak utama di dunia dan mempunyai rizal minyak yang sangat besar. Sebilangan besar pendapatan kerajaan datang daripada ekspor minyak yang mempunyai kesan ekonomi yang besar kepada Arab Saudi. Arab Saudi telah mempengaruhi kedua-dua dinamik geopolitik dan ekonomi dengan memanfaatkan sumber minyaknya dengan mahir untuk menjadi pemain utama dalam pasaran tenaga global. Tambahan pula, petrokimia dan juga petroleum ditapis juga merupakan bahagian penting dalam portfolio ekspor Arab Saudi. Ini menunjukkan pergantungan negara kepada sumber hidrokarbon yang banyak. Arab Saudi mengekspor petroleum ke pelbagai negara di seluruh dunia dengan Asia menjadi destinasi utama. Negara seperti China, Jepun, India dan Korea Selatan merupakan pengimport penting minyak Arab Saudi. Amerika Syarikat juga dari segi sejarah telah menerima pasaran utama untuk menjadi import minyak Saudi. Selain itu, negara-negara Eropah terutama di rantau Mediterranean menerima kuantiti yang ketara. Ekspor ini mencerminkan usaha Arab Saudi untuk memperbagaikan pangkalan pelanggannya dan menyesuaikan diri dengan permintaan tenaga global yang berkembang. Lanskip geopolitik dan hubungan diplomatik juga memainkan peranan dalam membentuk pengagihan ekspor petroleum Saudi di negara yang berbeza. Yang pertama, harga minyak. Arab Saudi sangat bergantung pada ekspor minyak dan perubahan dalam harga minyak mungkin akan memberi kesan langsung ke atas pendapatan negara. Harga minyak yang tinggi akan meningkatkan pendapatan dan memberi kesan positif ke atas imbangan perdagangan. Manakala sekiranya harga minyak menurun dan rendah, ia akan mewujudkan cabaran pendapatan yang di mana akan membawa kepada kekangan belanjawan dan menjejaskan import negara. Sebagai contoh, mulai kejatuhan harga minyak global antarabangsa yang ketara pada tahun 2014, ini yang berlaku disebabkan oleh lebihan bekalan dan penurunan permintaan minyak yang memberi kesan yang mendalam terhadap ekonomi Arab Saudi. Yang kedua adalah trend ekonomi antarabangsa. Persekitaran ekonomi antarabangsa sangat berperanan penting dalam membentuk permintaan bagi ekspor minyak Arab Saudi. Ia akan memberi kesan kepada permintaan dan perkhidmatan secara menyeluruh. Kemelesatan ekonomi dalam pasaran utama boleh mengakibatkan penurunan kuasa beli, membawa kepada permintaan yang lebih rendah untuk produk Arab Saudi. Manakala, prestasi ekonomi yang teguh dalam perkongsian perdagangan utama boleh memberi kesan positif kepada ekspor negara tersebut. Sebagai contoh, semasa kemelesatan ekonomi antarabangsa tahun 2008 hingga 2009, penurunan permintaan untuk ekspor minyak dan komoditi lain memberi kesan kepada ekspor negara Arab Saudi. Yang ketiga ialah konflik geopolitik. Kestabilan politik sangatlah penting untuk perdagangan antarabangsa. Pelabur dan rakan kongsi asing perdagangan akan tertumpu kepada keadaan politik yang stabil. Di Arab Saudi, jika terdapat sebarang isu ataupun masalah politik, ia akan menjejaskan pelaburan asing dan mengganggu perdagangan yang berupaya memperlahankan pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, semasa Arab Spring pada tahun 2011, terdapat masalah politik di beberapa negara Arab termasuk Arab Saudi. Kerajaan telah membuat perubahan untuk memastikan keadaan stabil dan menangani kebimbangan rakyat. Kemampuan kerajaan dalam mengendalikan isu ini tanpa mengacaukan perdagangan antarabangsa menunjukkan betapa pentingnya kestabilan politik untuk ekonomi. Seterusnya, ketegangan geopolitik juga boleh membawa kepada perubahan dalam hubungan diplomatik yang memberi kesan kepada Pakatan Perdagangan. Sebagai contoh, konflik yang berterusan di Timur Tengah seperti Perang Saudara Yaman dan ketegangan geopolitik dengan Iran telah mewujudkan persekitaran yang tidak menentu. Ketegangan ini bukan sahaja memberi kesan kepada keadaan keselamatan tetapi juga memboleh kepada gangguan dalam laluan perkapalan melalui Selat Hormuz yang penting secara strategik menjejaskan kelancaran aliran barangan ekonomi
terutamanya untuk import dan ekspor. Kesimpulannya, perdagangan antarabangsa memainkan peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup di seluruh dunia dan seluruh pertumbuhan dan dalam pertumbuhan ekonomi. Negara boleh memanfaatkan kelebihan perbandingan mereka, meningkatkan produktiviti dan kecekapan dengan memudahkan pertukaran barangan dan perkhidmatan merentas sempadan. Faedah perdagangan antarabangsa melebihi faktor ekonomi, memberikan pelanggan kepelbagaian pilihan dan ketersediaan barangan dan perkhidmatan yang lebih berkualiti.